Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Perukunan muka surat 7 baris 3 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Jamaluddin bin Al-Marhum Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Faslun, ini pada menyatakan najis dan menghilangkan dia. Jadi masuk perbahasan yang seterusnya masih lagi berkaitan dengan taharah, iaitu bersuci. Dan fasal yang kita nak bincang ni ialah fasal berkaitan dengan najis dan cara-cara menghilangkan najis. Jadi ini satu benda yang fardu ain kerana dia membabitkan sah dan batalnya sembahyang dan tawaf seseorang. Kerana tawaf dan juga sembahyang itu syarat sahnya ialah mesti bersih badan, bersih pakaian dan bersih tempat untuk sujud tu daripada najis. Maka fasal ini dia berkaitan dengan najis dan cara menghilangkan menghilangkan najis. Ketahui olehmu hai talib. Talib situ penuntut ilmu lah. Orang yang belajar. Ketahui olehmu hai talib, iaitu orang yang belajar, bahawasanya makna najis pada syarak, iaitu makna najis pada syarak itu ialah cemar. Cemar ni kotoran. Cemar ni kotoran. Jadi setiap benda yang kotor belum tentu najis, tetapi setiap benda yang najis pasti kotor. Dan najis ni sekali dia akan bahas kot. Ada dua perkara ataupun dua pembahagian berkaitan dengan najis. Yang pertama dia panggil najis aini. Najis aini ini ialah najis yang kita masih nampak dari sudut bau ataupun rasa ataupun warna. Salah satu daripada tiga tu kalau ada, maka dia dikategorikan sebagai najis aini. Yang kedua dia panggil najis hukmi. Najis hukmi ni dia najis tu tak ada, tapi dihukumkan najis. Tu najis hukmi. Dia tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna, tiga-tiga tu tak ada. Tapi disebabkan kita belum basuh lagi, maka dia masih dihukumkan najis. Contohnya air kencing kena kepada pakaian seseorang. Jadi biar lama-lama jadi kering. Bau pun tak ada, najis kencing tu pun tak ada, jirim dia tu tak ada. Kemudian dia punya warna pun tak ada, habis hilang 100%. Tapi tak pernah basuh lagi. Maka tempat tersebut, pakaian tersebut masih lagi dibilang najis. Jadi kalau dia pakai untuk sembahyang, tidak sah sembahyang dia kerana masih lagi dihukumkan najis. Itulah maksudnya najis hukmi. Najis yang asalnya nampak macam tak ada, tapi dihukumkan najis disebabkan kita belum basuh. Jadi najis itu ialah cemar, iaitu kotoran yang menegahkan sah sembahyang.
Jadi bila najis tersebut ada di pakaian kita, ataupun ada di badan kita, ataupun ada di tempat sembahyang kita, maka dia mencegah daripada kita sah sembahyang. Jadi maksudnya najis ni ada dua pula dari sudut kategori lain. Pertamanya najis yang dimaafkan, yang kedua najis yang tidak dimaafkan. Jadi bila dia kata najis yang menegahkan sah sembahyang, makna ada najis yang tidak menegahkan sah sembahyang. Sebab tu penting, yang tu makna sifat dia, sifat najis tu. Sifat najis tu, najis yang menegahkan sah sembahyang. Makna ada najis yang tidak menegahkan sah sembahyang. Itulah dia panggil sebagai najis yang dimaafkan. Jadi najis yang dimaafkan kalau ada pada pakaian, ataupun ada pada badan, ataupun ada pada tempat kita sembahyang, maka sah sembahyang kita. Sah sembahyang kita. Contohnya, kita tepuk lalat ataupun tepuk nyamuk sebelum nak sembahyang. Tentu tinggallah darah dia dekat badan kita. Kita pun tak basuh dan terus sembahyang, maka hukum dia sah. Kerana lalat punya darah lalat, darah nyamuk itu najis yang dimaafkan. Semua jenis serangga punya darah tersebut kalau tidak mengalir dalam badan dia, darah tersebut dimaafkan. Maka kalau ada di badan kita, ataupun di pakaian kita, ataupun ada di tempat sembahyang kita, maka sah sembahyang dia walaupun belum basuh. Tak wajib basuh, sunat saja basuh. Yang menegahkan sah sembahyang tu ialah najis yang tidak dimaafkan. Ada tahi ke, ada air kecil ke, tahi babi ke, tahi anjing, tu tak dimaafkan lah. Tu kalau ada, tidak sah sembahyang. Kecuali orang yang sentiasa dalam keadaan hadas, dia ada kecing dedah, wal'iyadzubillah, senantiasa tubik keluar air kecing, ataupun senantiasa tubik keluar air madhi, ataupun sentiasa tubik keluar ketut, tu tak nak elok tu. Maka orang tersebut dia ada cara-cara yang tersendiri untuk dia itu berwudu untuk sembahyang, maka dimaafkan apa-apa sahaja keluar darah ataupun air kecil ataupun berok dan sebagainya ketika mana dia sembahyang. Tu dia special case lah. Itu case yang tertentu sahaja, yang jarang dijumpai. Termasuklah perempuan yang istihadah, yang masih keluar darah, maka hukum dia wajib sembahyang. Maka dia itu pun seperti orang yang senantiasa dalam keadaan hadas. Dia mestilah berwudu secara mualat, lepas tu sembahyang secara mualat. Lepas wudu itu terus kena sembahyang. Kalau lepas wudu tu dia lengah-lengah ke sembahyang kerana bukan maslahah sembahyang, maka dia kena buat balik step yang pertama, iaitu basuh farah, lepas tu sumbat kapah, kemudian dia tu berwudu dan sembahyang. Jadi dia tidak boleh lengah situ. Kalau bagi perempuan yang mustahadah, yang istihadah ni, dia kena basuh farah, kemudian sumbat kapah ataupun pakai modeh tu untuk hentikan ataupun kurangkan darah yang keluar. Kemudian dia berwudu, kemudian dia kena segera sembahyang. Kalau lambat, maka dia kena ulang semula. Langkah yang pertama basuh farah. Begitulah juga kalau orang yang kecil dedah, sama juga. Dia basuh zakar dia kalau bagi lelaki, basuh farah dia kalau bagi perempuan, kemudian sumbat kapah bagi farah perempuan, ataupun balut zakar bagi lelaki, kemudian terus berwudu, kemudian terus sembahyang. Tidak boleh lengah, tidak boleh tunggu-tunggu, kecuali tunggu tu berkaitan dengan sembahyang. Contohnya tunggu qomat, tunggu orang sembahyang sunat, tunggu orang azan, tu tak apalah. Itu perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Dia panggil tunggu yang berkaitan dengan masalah sembahyang dimaafkan. Tidak ada masalah. Jadi cemar iaitu kotoran yang menegahkan sah sembahyang pada pihak tiada dimaafkan akan dia akan najis tu. Jadi kalau pada pihak yang memaafkan, mana najis yang dimaafkan, maka kalau ada pun tidak ada masalah, sah sembahyang dia. Najis yang dimaafkan ni, ulama ada buat satu kitab khusus berkaitan dengan najis yang dimaafkan. Kitab Jawi pun ada, kitab Arab pun ada. Kalau kitab Jawi, kitab Majmu' Thalatha Rasail. Majmu' Thalatha Rasail. Dia punya nama kitab Jawi tu. Dia ada 3 kitab di situ. Salah satu kitab tu perbahasan berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan. Najis-najis yang dimaafkan. Pengarang kitab tu ialah bapa bagi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tu. Pak dia, Tok Guru.
Dia buat kitab jawi berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan. Di situ ada 3 kitab lah. Salah satu kitab tu ialah najis-najis yang dimaafkan. Tu kitab Melayu. Kalau kitab Arab pun ada juga. Khusus berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan saja. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bermula najis itu terbahagi kepada 3 bahagi. Dia nak bincang pula kategori najis. Pertamanya najis mughallazah, nama najis. Najis mughallazah. Mughallazah ni najis yang berat. Sebab apa dia panggil najis yang berat? Kerana cara nak cuci je berat. Cara nak cucinya payah, susah, berat. Iaitu kita kena basuh dia tu 7 kali basuhan, salah satunya daripada air yang dicampur dengan tanah. Jadi payah sikit lah, 7 kali kena basuh baru hilang najis mughallazah. Dia tidak macam najis mutawassithah, najis pertengahan, ataupun najis mukhaffafah. Kita bincang dulu najis mughallazah. Jadi najis mughallazah dia kata, iaitu najis mughallazah anjing dan babi, dan barang yang jadi daripada salah suatu daripada keduanya, daripada anjing dan babi. Kalau dia kata anjing semata-mata, babi semata-mata, kita tidak boleh kata najis yang berjangkit pada manusia. Najis ni ada yang berjangkit, ni mana berpindah lah. Dia asalnya najis kat situ, kita pegang dia, jadi kita pun najis. Jadi kalau anjing semata-mata, babi semata-mata, belum tentu kita pegang dia jadi najis. Kerana apa? Kerana kalau najis tu kering, najis pula. Kalau anjing tu kering, babi tu kering, kita pun kering, tepek dengan dia, kita tidak najis. Yang jadi najis ni salah satu daripada kita dengan dia tu basah, ataupun dua-dua basah, barulah kita ni najis. Tapi kalau anjing tu kering, babi tu kering, kita pun kering, kita pun sentuh dia, bukan suruh sentuh keharusan sentuh tu lain, bak najis tak najis lain. Dua benda yang berbeza. Ni bukan suruh sentuh ni. Ni kalau kita kata sentuh anjing, maka dia kering, kita kering, maka dua-dua kita tidak najis. Kerana dia tidak basah, kita pun tak basah, dan dua-dua tak basah, dua-dua kering belaka, maka tidak berpindah najis tersebut kepada kita. Kerana badan anjing tu sendiri, badan babi tu sendiri, dia tu najis hukmi. Najis hukmi. Bila ada penyebab yang menyebabkan dia jadi najis aini, maka baru pindah pada kita. Antaranya ialah basah. Salah satu daripada dia ataupun kita basah, maka kita pegang dia, kita pun najis. Maka ketika itulah baru wajib basuh 7 kali. Yang salah satunya daripada air yang bercampur dengan debu tanah. Air yang bercampur dengan debu tanah. Adapun lebihan anjing dan babi, lebihan maksudnya tahik dia, kecing dia, muntah dia, apa-apa yang berkaitan dengan dia, itu najis. Najis lah kalau kena kat kita ni. Air kecing dia kena kat kita, najis. Air liur dia kena kat kita, najis. Apa lagi? Tulang dia, kita pegang tulang tu dalam keadaan basah, najis. Jadi apa-apa saja sentuh anjing dan babi dalam keadaan salah satu je basah atau dua-duanya basah, maka najis tu berpindah kepada kita. Begitu juga kalau dia tu dia tu kahwin dengan kalau babi ataupun anjing tu pergi kahwin dengan binatang lain yang selain pada anjing dan babi. Contohnya dia pergi kahwin dengan kambing. Dia pergi kahwin dengan kambing, beranaklah anjing tu. Maka anjing tu, anak anjing tu ataupun anak kambing yang hasil daripada persetubuhan anjing dengan kambing tu najis juga. Najis juga. Kalau anjing ataupun babi setubuh dengan kuda, batu lahir anak tu pun najis juga macam anjing dengan babi. Tu maksud kita ni barang yang jadi daripada salah suatu daripada keduanya. Kacukan antara anjing dengan kambing, keluar anak tu pun najis macam anjing dengan babi. Kacukan anjing ataupun babi dengan lembu, keluar anak, maka anak tersebut juga macam najis anjing dan juga babi. Begitu. Itulah maksud barang yang antara keduanya, barang yang jadi daripada salah suatu daripada keduanya. Habis. Tu najis mughallazah.
Jadi najis mughalladhah kena basuh 7 kali, salah satunya air yang dicampur dengan tebu tanah. Sama ada kita nak letak kali pertama ke, nak letak kali ketiga ke, nak letak akhir sekali boleh berlaku. Cuma yang afdalnya letak kali pertama. Letak kali pertama air yang dicampur dengan tebu tanah, kemudian barulah kita bilah dengan air biasa, air mutlak, nombor 2, 3, 4, 5 sampai 7. Tapi syaratnya ialah mesti buang air najis terlebih dahulu. Jangan main basuh gitu ya. Contohnya tahi anjing ada dekat satu tempat, kat kapek ke ataupun kat lantai. Jadi kita janganlah corok lalu dah, jangan corok lagi. Dia angkat dulu tahi tu, hilangkan air najis. Kita angkat tahi tu dulu dengan tisu ke apa ke, kita buang. Lepas tu kesan-kesan yang dekat lantai tu kita lap dulu, lap bagi sekira-kira nampak macam tak nampak langsung lah kesan tahi anjing tu. Lap dengan tisu ke apa ke, nampak macam licin tak ada apa tu, baru kita basuh 7 kali di situ. Itu cara dia. Bukannya dengan tahi-tahi tu basuh kali. Itu menjangkitkan najis lagi ada. Itu lebih memperbanyakkan dan meluaskan najis anjing tu lagi lah ada. Jadi cara dia mesti angkat ataupun mesti hilangkan air najis terlebih dahulu supaya tempat tu menjadi najis hukmi. Barulah kita siram 7 kali di tempat itu saja. Tidak perlu satu surau ataupun satu rumah, tak payah. Tempat yang kena najis tu lah. Kalau tempat kena najis tu besar tudung botol ni, tudung botol ni lah. Tak payahlah basuh sampai tu rumah. Jadi corak 7 kali dekat tempat yang besar tudung botol kita ni, yang mana salah satunya daripada air tanah. Lepas tu hilang bau, hilang rasa, hilang warna, selesai. Habis maka air yang kita corah tu jadi air musta'mal. Maka kita pun barulah ambil mop, ambil lap balik untuk bagi kering. Tu baru betul. Jangan lepas-lepas ambil tahi anjing tu terus mop. Tu tak betul. Terus mop ataupun terus lap tanpa kita letakkan ataupun siramkan air atas dia, itu tidak betul. Kadang-kadang kita tengok ada orang muntah contohnya. Jadi ada orang muntah lah kat lantai tu. Jadi dia pun buat macam mana, dia mop gitu je. Dia mop gitu je. Dia angkut-angkut muntah-muntah tu, angkut, lepas tu dia mop gitu je. Dia tak ada corak-corak air. Tu tak betul. Tu kaedah cuci najis tak betul. Maka kalau dia mop gitu, mop tadi tu tempat yang dia mop yang lekat dengan najis tu jadi najis. Mop tadi jadi najis. Bahkan kalau dia sapu ke tempat keliling lain, tempat-tempat lain, jadi najis pula. Kohon najis. Tu dia panggil cara tak betul lah kalau nak cuci najis. Sebab tu kena belajar buat cuci najis. Nampak macam mudah tapi payah. Tak payah pun kalau belajar. Sama juga kalau orang dukung bayi. Orang dukung bayi, baby lah. Dukung, kawan tu pun muntah. Contohlah, bayi tu muntah, kena kat baju kita, muntah sikit je lah. Kita pun nak pergi semayang. Jadi kita pun tak basuh, kita pun pergi semayang gitu je. Kita pun pergi semayang gitu saja. Kita lap-lap gitu je kat baju tu. Lepas tu kita pun ambil semayang, kita pun semayang. Semayang tu tidak sah. Sebab ada najis muntah yang kena atas baju kita yang kita tak basuh lagi. Jadi kena basuh satu baju ke? Tak payah basuh satu baju, basuh tempat yang kena najis lah. Kalau besar ni saja kena muntah, besar ni lah basuh, nak basuh tu baju apa? Asalkan hilang bau, hilang rasa, hilang warna, selesai. Tu kalau najis mutawassithah, sama juga najis mughalladhah. Jadi para ulama sebut kalau kita tak angkat najis tu lagi, kita siram 100 kali tak angkat, tak hilang lagi najis tu. Tak kira lagi 7 kali. Dia kira 7 kali ni kalau contoh kalau kita tak angkat najis tadi, kita siram. Kali yang ke-100, siraman yang ke-100 baru hilang tahi tu. Lepas tu kita siram pula. Kali yang 101 baru kira 2. Yang tadi 100 kali kita siram tu tak kira 100, baru kira 1. Sebab basuhan yang ke-11 tu baru hilang najis tu. Bila kita basuh yang kali yang ke-101 baru kira 2. 102 baru kira 3. 103 baru kira 4. Sampailah 7. Itu kalau kita tidak buang air najis terlebih dahulu. Jadi kalau nak basuh najis tu perlu pastikan perlu buang air najis terlebih dahulu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, keduanya najis mukhaffafah.
namanya nama najis. Mukhaffafah ni najis ringan. Sebab apa najis ringan? Kerana cara penyucian dia ringan. Najis mukhaffafah ni sikit saja dia kata, iaitu najis mukhaffafah kemih. Kemih ni air kecil. Bahasa Banjar. Kemih, bahasa Sarawak panggil juga kemih. Jadi Banjar dengan Sarawak tu lebih kurang kat sana. Kemih ni air kecil, kanak-kanak laki-laki yang belum capai lagi memakan makanan yang lain daripada susu. Bahasa jatuh tu. Kanak-kanak laki-laki yang belum capai 2 tahun. Situ. Nak tambah sikit tu. Yang belum capai 2 tahun. Lagi pula memakan makanan yang lain daripada susu. Pertamanya kecil. Mana selain kecil tidak jadi mukhaffafah. Dia berak kena atas lantai, maka tu bukan najis mukhaffafah. Tu najis mutawassithah. Lepas tu kecil. Kemudian laki-laki. Kalau perempuan tak boleh. Kalau air kecil perempuan tak jadi mukhaffafah, jadi mutawassithah. Berak kanak-kanak perempuan ataupun bayi perempuan jadi mutawassithah. Dia mesti lelaki. Dia tidak boleh perempuan. Lagi pula mesti kecil, bukan selain pada kecil. Kemudian yang belum capai 2 tahun. Yang belum sampai 2 tahun. Kalau dah lebih 2 tahun, tu jadi mutawassithah lah. Tu dah jadi mutawassithah. Dia umur 3 tahun dah, 4 tahun dah, 5 tahun dah, jadi mutawassithah. Najis pertengahan. Lagi pula dia tu makan makanan, mana tadi? Dia memakan makanan yang lain daripada susu. Lagi memakan ni maksudnya lagi belum memakan makanan yang lain daripada susu. Begitu. Dia tidak makan benda selain susu. Susu dia makan. Susu mak dia lah. Susu mak dia saja makan 2 tahun. Dia makan susu saja, tak makan benda lain. Lepas tu kecil, lelaki pula, maka itu najis mukhaffafah. Tapi kalau dia tu budak setahun lebih dah makan benda lain, makan nasi ke contohnya. Makan nasi ke, makan daging ke, contohlah. Jadi kecil dia tu tidak lagi jadi mukhaffafah, jadi mutawassithah. Jadi mukhaffafah ni cara nak suci macam mana? Cara nak suci sekali pun dia bagi tahu juga, tapi tak apalah, dia bagi tahulah. So, cara suci yang senang kalau contoh dia tu kecil. Biasa kecil umur 2 tahun ni tak banyak mana. Kecil gitulah. Okey. Jadi kalau contoh kita ambil besar penutup botol ni, dia kecil banyak ni. Jadi kita kena lap dulu, lap terlebih dahulu, menghilangkan air najis. Kita perah ke, kita lap ke, bagi kering lah. Kalau kita tak mau basuh dalam mesin lah. Kalau kita tak mau basuh dalam mesin, ni cara dia. Kalau mukhaffafah, bagi kering dulu, perah dulu, bagi kering dulu, jadi najis hukmi. Barulah kita titik air ke atas tu, sekira-kira lebih daripada kadar najis. Maka selesai, tu mukhaffafah. Itu yang mukhaffafah. Tak payah basuh macam mutawassithah dan tak payah basuh macam mukhaffafah. Cukup letakkan titisan-titisan air yang lebih daripada kadar najis memadai. Itu untuk najis mukhaffafah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketiganya mutawassithah, namanya nama najis, iaitu najis mutawassithah, segala najis yang lain daripada yang 2 bahagi itu. Yang lain pada 2 tadi lah, mukhaffafah dengan mughalladhah. Selain pada tu, darah manusia, tahi, natang, tahi manusia, kecil dan sebagainya, najisnya najis mutawassithah. Hak tu pun sama, kena hilangkan air najis, kena angkat tahi tu dulu, kena keringkan air kecil tu dulu. Kemudian kita letaklah air di atasnya, di atas tempat yang kena najis tu. Kita gonyah-gonyah sekira-kira hilang bau, rasa dan warna, maka sudah suci. Dan air tersebut jadi air musta'mal. Dia tidak jadi air mutanajjis. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti tahi. Tu contoh bagi najis mutawassithah. Seperti tahi dan nanah dan darah. Tahi, darah, nanah. Nanah ni ialah darah yang campur dengan apa? Bukan. Darah, okey. Darah dan danur. Danur.
Air danur ni ada macam-macam. Danur ni ada danur ni dengan maksud darah campur nanah. Darah campur danah. Air busuk yang keluar biasanya pada mayat. Air busuk yang keluar biasanya pada mayat. Hak tu dia panggil air danur. Hak tu pun najis mutawassithah. Kemudian dia kata dan mutah. Mutah juga najis mutawassithah. Muntah yang najis mutawassithah ni muntah yang mana dah masuk perut keluar balik. Situ. Tapi kalau muntah tu dengan makna belum sampai perut lagi baru kat sini keluar balik. Tu tak muntah dia panggil. Tu bukan muntah yang najis sebab belum masuk perut. Yang muntah yang najis ni muntah yang masuk perut dah dia keluar balik. Tu muntah tu najis. Dan wadi. Jadi air wadi ni air yang mana keluar ketika dua keadaan. Pertamanya biasa berlaku selepas kencing, yang keduanya berlaku ketika angkat barang yang terlalu berat. Lepas daripada angkat barang yang terlalu berat tu, kita pun rasa ada air keluar. Air tu air wadi. Air wadi tu air yang najis. Dia keluar kadar sedikit, dia tak mancuk ke apa dah. Tu. Dia keluar biasanya selepas kencing, ataupun keluar tu selepas angkat barang yang terlalu berat. Biasanya keluarlah air wadi tu. Duk rasa keluar tu air wadi tu. Air wadi pun najis juga. Beza dengan air madhi. Air madhi najis juga air madhi. Air madhi ni najis sebab air madhi tu air madhi dengan air wadi bezanya air madhi ni keluar ketika ada syahwat. Lihat perempuan ke apa ke tegang zakar dia, maka dia pun keluar air madhi. Tu air madhi hak najis yang keluar ketika ada syahwat, lain dengan air wadi. Air mani pula mazhab Syafi'i tidak najis, mazhab Maliki najis. Air mani, keluar air mani dalam mazhab Syafi'i tidak najis. Mazhab Maliki najis juga. Mazhab Syafi'i tak najis kerana air mani tersebut hasilnya anak Adam, manusia. Dan manusia ni ialah antara makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersifat dengan sifat najis asal dia. Jadi wadi itu najis. Dan arak. Arak yang memabukkan juga najis. Arak yang memabukkan juga najis. Apa-apa jenis arak lah, kasbek ke apa ke, kalau kena kat badan kita wajib basuh kita punya baju tu untuk sembahyang. Kalau tak basuh, kita pakai gitu saja, pergi sembahyang tidak sah. Sebab arak tu najis. Air yang memabukkan najis belaka. Dan tuak sini tuak yang mabuk, bukan tuak yang minum biasa tu. Tuak ni ada dua pula. Tuak hak mabuk, tuak hak tak mabuk. Yang kata tuak yang najis ni tuak yang najis ni tuak yang mabuk. Tuak yang tak mabuk tak najis. Minuman yang bernama tuak yang tak mabuk tak najis. Kalau tuak yang mabuk, hukum dia haram minum. Lagi pula kalau kena najis lah. Sebab dia memabukkan. Setiap benda yang memabukkan, hukum dia haram. Lagi pula najis. Begitu. Jadi arak ni dia perahan buahan. Perahan buahan yang diperak sampailah jadi arak. Biasanya dengan anggur ataupun dengan kurma dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan barang sebagainya daripada segala benda yang cair. Apa-apa lagi lah benda yang cair, nanah ke darah, apa-apa yang cair. Jadi najis yang mutawassithah ni pun kebanyakannya orang tahulah najis itu. Cuma banyak orang yang tak tahunya nak beza antara najis yang dimaafkan dengan najis yang tidak dimaafkan. Kita kata dah, najis yang tidak dimaafkan ni dia ada kitab yang khusus membahaskan najis-najis yang tak dimaafkan, yang dimaafkan. Najis yang tak dimaafkan pun banyak juga, najis yang dimaafkan pun banyak juga. Dua-dua banyak berlaku. Cuma kitab kita ni memberi contoh-contoh najis mutawassithah yang sering kita jumpa. Hak lain pada ni ada juga, cuma jarang jumpa dan jarang berlaku. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mana tadi? Daripada segala benda yang cair, lagi yang memabukkan. Setiap benda yang memabukkan, dia panggil arak ke, bukan arak ke, asalkan mabuk, hukum dia adalah najis. Makan dia haram, minum dia haram,
Lagi pula najis kalau kena ke atas badan kita, pakaian kita dan sebagainya. Dan sekalian yang lain daripada bagai yang 3 perkara itu suci juga. Bagai ni jenis lah. Selain daripada 3 jenis najis itu, semuanya suci sahaja. Suci belaka. Dia bukan najis mutawassithah, dia bukan najis mughalladah, dia bukan najis mukhaffafah, maka tu semua suci. Jadi ada kaedah dalam bab suci ni. Dalam bab najis ni dia ada kaedah. Dalam kitab fiqh sebut la naslubu tahuriyata bisyakki. Para ulama fiqh tidak akan menafikan kesucian sesuatu dengan sebab ada syak. Apa-apa sahaja najis, kalau kita syak, kena ke tak tadi? Kena ke tak? Jawapannya tak. Sebab apa? La naslubu tahuriyata bisyakki. Para ulama fiqh tidak menafikan dan tidak menafikan kesucian sesuatu dengan sebab ada syak. Jadi kita syak kena ke tak najis, jawabnya tak kena. Gitu. Kalau kena mesti kena yakin. Kena sungguh ni. Kena tu. Tapi duk kena ke tak? Tak kena tu. Apa-apa saja bab suci, kalau syak maka kembali kepada asal, iaitu tidak. Batal ke tak wudu? Batal ke tak? Sebab apa? La naslubu tahuriyata bisyakki. Ulama fiqh tidak menafikan kesucian sesuatu dengan sebab syak. Jadi kita sekarang ni syak. Ketuk ke tak? Jawabnya tak ketuk. Beza kalau macam ni. Wudu ke tak lagi? Wudu ke tak lain. Tadi batal ke tak ni, wudu ke tak? Aku wudu ke tak lagi. Kalau wudu ke tak lagi, dia kembali kepada asalnya hadas. Asalnya ialah berhadas, bukannya suci. Kerana dia syak dari sudut wudu ke tak lagi, bukannya batal ke tak wudu. Beza. Batal ke tak wudu, jawapannya tak batal. Wudu ke belum, jawapannya belum. Asalnya tidak berwudu. Maka kena ambil wudu semula. Jadi dalam bab najis ni, najis ke tak, jawapannya tak najis. Sama juga kalau kita syak, najis apa ni? Najis mughalladhah ke najis mutawassithah? Kalau kita syak, nak kata mughalladhah macam bukan mughalladhah. Nak kata tahi anjing macam tahi kucing, nak kata tahi kucing macam tahi anjing. Jadi nak hukum tahi apa ni, kena kat ajar apa ni? Maka hukum dia adalah ambil yang najis paling ringan. Najis paling ringan antara mughalladhah dengan mutawassithah. Jadi kita hukumkan najis itu najis mutawassithah. Maka kita pun basuh cara najis mutawassithah. Tidak perlu basuh dengan cara najis mughalladhah. Kerana kita ada syak najis berat ke najis ringan yang kena atas kulit, maka ambil hak paling ringan. Itu kaedah ulama fiqh. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bijirni 'ala al-Iqna', karangan Syekh Sulaiman Al-Bijirni rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Itu kaedah umum berkaitan dengan najis. Jadi lepas ni tidak perlulah was-was ataupun syak najis ke tak. Kena ke tak kecil tadi, tak kena tu. Kalau kena confirm kena. Mesti yakin kena. Kalau kena ke tak, jawapannya tak kena. Itu je. Itulah rahmat Allah Taala kepada kita, terbinanya hukum dengan sebab zan dalam bab ni. Kita syak najis ke tak, jawapannya tak. Itu je. Batal ke tak wudu, jawapannya tak batal. Itu je. Kalaulah syarak layan ataupun syarak suruh layan was-was kita tu, apa kita? Setiap saat ada kena najis dah. Ada tik-cicok kuk-kuk, main kuk-kuk habis. Duk main kuk-kuk sampai esok lah tak habis wudu tu. Duk basuh saja kat tumit tu. Ada orang jenis itu, jenis was-was, dia nak masuk rumah sendiri pun was-was. Dia takut tu pijak tik-cicok. Satu lagi contoh, kalau rumah kita tu memang kufur ada tik-cicok. Jadi kita zahir nampak ada tik-cicok, tak nampak, tak ada lah. Walaupun pada hakikatnya dia pernah berak situ, tapi pada zahir pahaman kita, etikad kita, keyakinan kita tak nampak pun. Nampak macam tak ada lah. Besar. Hukum dia macam tak ada. Habis. Dia duk syok. Takut aku pijak. Dah lah basah kaki aku. Takut aku pijak ni. Najis pindah jadi najis. Udah lagu tu. Tak selesai masalah lagu tu je.
Jadi dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin sebut antara perkara yang menjadi tipu daya syaitan iblis kepada manusia ialah memberi syok kepada bab kesucian, supaya dia syok ragu-ragu dalam bab ibadat. Punca dia ialah sebab tidak belajar. Tu dia punca dia. Punca dia ialah sebab tidak belajar. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut orang yang was-was ni dua saja puncanya. Pertamanya nak gila. Nak mendui gila. Sebab tu dia was-was teruk. Yang kedua, dia itu jahil, tak ada ilmu berkaitan dengan benda yang dihadap tu. Kalau bab suci, suci. Dia tak ada ilmu nak hadap macam mana nak hilangkan was-was dalam bab kesucian. Tu kerana kejahilan. Bukan sebab memang confirm dia tu was-was. Tak ada penyakit, tak ada ubat. Bukan. Antara sebabnya adalah sama ada dia hampir gila ataupun dia jahil tak belajar. Itu ya. Lepas tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan hukum sunat bagi orang yang selepas kecil dipercik air, kita celup tangan tu, percik air tempat yang kita letak kemaluan kita, supaya kalau rasa-rasa terkeluar, kita cek-cek itu bukan kecil, itu basah aku percik tadi. Supaya hilang was-was tu. Takut hari kita dah istibrak elok dah dehen dah, urut zakar, urut perut dan sebagainya. Bila rokok duk rasa keluar, padahal tak keluar. Duk rasa keluar. Cek tak keluar pun. Duk rasa keluar. Itu iblis syaitan, dia tolak sikit bahagian kemaluan kita tu, kesan-kesan kita punya kecil tadi, supaya kita berasa macam kecil. Padahal tak kecil pun. Kita berasa macam ketuk, padahal tak ketuk pun. Sebab tu Nabi SAW kata, kalau siapa-siapa yang syok ketuk kedok, pastikan ada dua benda ni. Salah satu daripada ni, sama ada bau busuk ataupun dengar ketuk tu. Kalau dia syok lah. Kalau dia syok, macam ketuk pastikan salah satu daripada dua ni ada ke tak? Bau ada tak bau? Tak ada bau. Bunyi kuat tak? Tak kuat pun. Tak dengar pun. Dengar tak bunyi tu? Tak dengar. Maka itu bukan ketuk. Tu nak elok was-was. Kecuali memang yakin dia ketuk lah. Dia memang pesen ketuk selu. Memang faham dah ketuk selu. Dah memang tak usuk, tapi dia memang ketuk selu. Tak pernah ketuk derat. Tu kalau yakin dah silap lah. Tapi kalau was-was, syok, tak yakin, ketuk kedok, gobek dia dua tadi. Sama ada dia ada bunyi ataupun tak ada bunyi, busuk tu ada. Maka ketuk lah tu. Kalau tak ada dua-dua tu, maka kita anggap kita ni tidak ketuk. Supaya mudah untuk kita buat ibadat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan syarat menghilangkan najis mughalladhah itu, hendaklah dibasuh tempat yang kena najis itu 7 kali dengan tanah yang suci. Ni cara nak hilangkan najis mughalladhah diajar. Dia kata menghilangkan najis mughalladhah tu hendaklah dibasuh tempat yang kena najis. Janganlah basuh tempat yang tak kena najis. Najis kena sini, basuh situ, tak kena lah. 7 kali dengan tanah yang suci. Tanah sini makna debu tanah ataupun tanah boleh ya. Tanah tu mesti suci, jangan tanah najis pula. Tanah tu kena berak dengan kucing contohnya. Kita masuk dalam air, najis lah. Jadi tanah tu mestilah tanah yang mutlak, bukan tanah yang najis. Seperti mana air mutlak bukan air mutanajis, tanah pun tanah yang mutlak, tanah yang bukan najis. Kita pun masuk dalam air, kacau-kacau, sebati, nampak keruh, tuang. Tu cara pertama. Ataupun kita letak tanah tu di tempat najis, kita pun corak air pun boleh juga. Hak cara gini ni, kalau najis ni jatuh pada selain tanah. Tapi kalau najis ini, najis babi ataupun anjing ni berlaku dan ada di atas tanah dah, kita tolong angkat saja najis itu, lepas tu corak air saja, tak payah letak tanah lain dah. Sebab dia memang berak atas tanah. Yang kena campur debu tanah ni ialah kalau lah dia berak tu di simen ke, yang bukan tempat tanah lah. Maka ketika itu barulah kita campur 7 kali, salah satunya ialah dengan tanah. Dan yang utamanya, yang utama tanah tu, yang utama ni mana yang afdal nak letak tanah tu bila? Pada basuh itu, pada basuh 7 kali itu, iaitu yang utama tu basuh yang pertama. Basuh yang pertama kita kena campur dengan debu tanah yang suci,
kemudian tuang, itu lebih afdal daripada kita letak debu tanah tu pada yang kedua atau yang ketiga atau yang seterusnya. Supaya basuhan yang kedua dapat bilah air yang kesan daripada basuhan tanah tadi. Basuhan dengan campuran air tanah tadi. Basuhan ketiga, keempat, kelima sampailah ke tujuh. Ini mazhab kita Syafi'i. Adapun menghilangkan najis, habis selesai. Tu najis mughalladhah. Okey. Dia ada satu lagi dia panggil namanya air ghasalah. Air ghasalah ni air basuhan najis. Kesan kita basuh air. Kesan kita basuh najis dengan air tu. Air tu hukum apa? Jadi kalau contoh kita kita ada najis dekat simen contohnya, tahi. Tahi biasalah, tahi kucing. Jadi dia mutawassithah. Kita pun angkatlah tahi kucing tu dulu. Jangan corok lalu. Angkat tahi kucing dulu dengan tisu ke apa, buang lak-lak tempat kesal-kesal lekat situ. Selesai, kemudian kita pun corok. Bila corok tu, lepas kena ke tempat najis tu, hasil dia lepas pada tu dia panggil air basuhan najis. Air basuhan najis ni hukum apa? Air basuhan najis ni ada dua hukum. Pertamanya, kalaulah air basuhan najis itu masih lagi ada warna ataupun bau ataupun rasa, air itu pun najis juga. Air basuhan tu najis juga. Jadi kalau contoh kalau kita simen tu kita dah angkat dah tadi semua tahi, kita pun corok ada warna kuku dekat air tersebut, maka air tersebut air basuhan najis tu najis. Kita pun basuh lagi sampailah putih air tu. Tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa, maka air itu air musta'mal. Air kesan basuhan najis tu kalau tidak ada bau, rasa dan warna najis, maka hukum dia air musta'mal. Tu hukum air basuhan najis. Air sebelum kita nak corok tu dia tak panggil air basuhan najis lagi. Tu dia panggil air mutlak biasa. Air mutlak untuk kita letakkan di tempat najis. Lepas kita letak di tempat najis, hilang najis, air basuhan tu hukum dia ada dua. Sama ada mutanajis, iaitu dia masih ada warna ataupun bau ataupun rasa, maka air itu air yang terkena najis. Dia panggil air yang mutanajis. Ataupun kita letak air itu tak ada dah kesan warna ataupun bau ataupun rasa pada air tersebut musta'mal. Air musta'mal suci tapi tidak menyucikan. Air mutanajis najislah. Air mutanajis itu najis. Air yang musta'mal itu suci tapi tidak boleh buat menyuci, tidak boleh buat wudu, tidak boleh buat mandi junub. Begitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, adapun menghilangkan najis mukhaffafah itu, maka iaitu cara menghilangkan najis mukhaffafah, maka iaitu cara suci, cara menghilangkan mukhaffafah tu memadai dengan mempercikkan air pada tempat yang kena najis hingga rata. Jikalau tiada mengalir sekalipun, sucilah tempat itu. Okay. Biasa kita belajar air ni dia akan kata macam mana? Air berlari ataupun air yang mengalir. Air mengalir ataupun air berlari. Dia asal daripada terjemahan bahasa Arab al-ma'ul jari. Air berlari ataupun air yang mengalir. Banyak orang silap faham air yang mengalir ataupun air yang berlari ni apa maksud dia. Maksud dia akan faham gini. Mestilah air tersebut mengalir. Kalau tak mengalir tak sah. Contoh, kita kata datang tahi kucing besar ni dekat satu tempat. Kita pun ambil tahi kucing tu. Kita pun curah dekat tempat tu saja tanpa kita ambil paip corah. Tanpa kita ambil paip corah air tu sampai ke parit. Dia kata tidak sah. Dia kata tidak sah sebab apa? Sebab air tersebut tidak mengalir, dia kata. Itu silap faham terhadap konsep air mengalir. Air mengalir ni maksud dia ialah air tersebut mengalir lah. Bukan suruh mengalir sampai ke parit tu, bukan. Maksudnya jangan sapu. Dia mengalir ni lawan sapu. Contoh basuh dengan sapu. Kalau air wudu, basuh kat muka tu dia panggil air yang mengalir. Kalau yang sapu kat kepala tu air yang tidak mengalir. Air yang kita hanya stempel di tangan, kemudian sapu, itu bukan air yang mengalir. Sebab tu kalau orang pergi haji umrah, dia bawa spray tu untuk ambil wudu.
Jadi kena hati-hati. Kalau dia spray kat muka tu, cah sekali gitu ya, 2-3 kali gitu ya, tidak mengalir lagi air tu, dia pergi sapu dah. Itu sapu muka tu, bukan basuh muka. Jadi tidak sah wuduk dia. Jadi dia kena spray sampailah orang panggil menitik. Menitik situ dah mengalir dah. Air tu dah mengalir, barulah kita sapu muka. Itu maksud air mengalir. Bukannya suruh corok najis tu sampai ke parit mengalir, bukan. Jadi kalau najis besar ni, tepek ni kita pun angkat tahi kucing tu, kita pun tuang tempat tu saja najis tu. Sah, tidak ada masalah. Itulah air mengalir. Bukannya suruh tepek dengan mop, itu mop tu lap. Itu sapu dengan air, bukannya basuh dengan air. Basuh dengan air ni mestilah air itu mengalir. Maksudnya air itu bukan hasil sapuan saja. Air itu mesti dituangkan. Itu air mengalir. Seperti mana kita ambil wuduk, basuh tangan, basuh muka, kena basuh. Jadi kita spray, boleh tak spray? Boleh. Kalau spray itu banyak, sekira-kira mengalir dah, kita pun sapu. Basuh lah tu. Tapi kalau sapu 1, 2, 3, pecek 1, 2, 3 kali je, tak basuh lagi muka, tak mengalir lagi air tu, kita pun sapu. Tu sapu muka. Maka bila sapu muka, tidak sah wuduk dia. Sama lah juga tangan, spray, sampailah dia menitik. Menitik tu dah mengalir tu, air sudah mengalir, maka kita pun sapu. Baru dia panggil basuh tangan. Kalau kita spray 1, 2, 3, 4, 5, tak menitik lagi, tak mengalir lagi, kita sapu dah. Itu sapu tangan, bukannya basuh tangan. Jadi basuh ni maksudnya air tu mesti mengalir, dan sapu ni air bukan mengalir, air hanya tepek pada satu benda, kita pun sapu. Itu maksud sapu dengan basuh, dua-dua yang berbeza. Sama juga sini, tanpa perlu mengalirkan air, itu najis mukhaffafah. Kita hanya spray saja, letakkan air, titisan air di sekeliling najis tersebut, selepas kita hilangkan ain najis tu, selesai. Itu najis mukhaffafah. Itu cara hilangkan najis mukhaffafah. Jadi air kencing laki-laki yang kurang 2 tahun tu, kita perah, bagi kering dulu tempat tu. Kalau kita tak mau basuh lah. Tapi sekarang biasa basuh ya. Kalau basuh tu selesai masalah lah. Ni kalau kononnya nak ambil cara hak paling ringan, kita basuh, kita perah dulu tempat kena air kecil tu sampailah kering. Maka kita pun titiklah air tu lebih sikit daripada kadar najis yang ada di pampers tersebut ataupun di pakaian tersebut. Maka sah, suci, najis mukhaffafah. Tapi kalau dah masuk mesin tu, dah tucuh dekat air baik, tu tak payah kata apa dah tu. Tu memang confirm sah lah. Itu cara basuhan najis mutawassithah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan syarat menghilangkan najis mutawassithah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.